Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 6 menggunakan buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Jadi kepada murid-murid yang ada buku teks, kamu boleh tengok buku teks kamu masing-masing. Kita akan belajar berkenaan kefahaman surah, iaitu kita akan tengok kefahaman surah Ad-Duha. Murid-murid boleh buka muka surat 26. Hari ini kita akan tengok apakah maksud surah Ad-Duha. Kita akan tengok muka surat 26, 27 dan 28 saja. Kita akan baca surah Ad-Duha, kita akan tengok maksud dia ayat 1 hingga ayat 6 insya-Allah. Jadi mari kita tengok di muka surat 26. Di muka surat 26 ini menunjukkan bacaan surah Ad-Duha. Jadi mari kita baca sama-sama. Ustaz akan baca, kamu akan dengar dan kamu boleh ikut bacaan Ustaz. Surah Ad-Duha. Perhatikan dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, baik murid-murid. Jadi dia ada tanya persoalan kat situ. Pernahkah kamu membaca surah Ad-Duha? Jadi murid-murid, pernah tak kamu membaca surah Ad-Duha? Mungkin ada yang pernah dan mungkin ada yang belum pernah. Tapi kebanyakan Ustaz rasa dan Ustaz yakin ramai yang pernah membaca surah Ad-Duha. Cuma sama ada kita sentiasa baca dalam kita punya solat ataupun tidak, itu saja. Tapi kebanyakan ramai yang pernah baca dan pernah mendengar surah Ad-Duha. Jadi hari ini kita nak tengok apakah maksud surah Ad-Duha ni. Okey, baik. Mari kita tengok ke muka surat yang ke-27. Okey, sebenarnya surah Ad-Duha ni, dia boleh kita katakan surah sebagai surah dimurahkan rezeki. Surah ni biasanya orang baca pada waktu pagi, iaitu pada ketika solat duha. Solat sunat duha. Jadi biasanya kita akan baca surah ni sebab surah ni antaranya surah dimurahkan rezeki, antaranya dibuka pintu rezeki. Jadi memang sangat istimewa surah Ad-Duha ni. Dan surah Ad-Duha ni diturunkan pada ketika Rasulullah SAW berada dalam keadaan sedih, resah, gelisah. Dalam bahasa lain, Nabi terlalu merindukan wahyu sebab dah lama sangat wahyu tak turun. Jadi Nabi terlalu rindukan wahyu. Dan wahyu ni adalah sebagai penguat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu pula kadang-kadang kelihatan lama tak turun. Ada yang 2-3 hari, 4-5 hari, kadang-kadang hampir 2-3 minggu wahyu tak turun-turun. Namun akhirnya turun wahyu berkenaan menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia dalam surah tu? Surah Ad-Duha ada sebut bahwasanya kami tidak pernah meninggalkan kamu. Sebab tu turunnya surah Ad-Duha. Nanti kita akan tengok. Okey, dan dikatakan oleh ulama sampai 40 malam wahyu tidak turun. Yang menyebabkan Nabi menjadi lebih resah, lebih gelisah. Sehingga orang kafir menuduh Nabi bahawasanya Allah telah membenci dan mengabaikan Rasulullah. Wahyu ni Allah turunkan secara berperingkat ataupun secara berperlahan-lahan, tidak sekaligus. Ada hikmahnya.
Allah Maha Berkuasa. Boleh je kalau Allah nak turunkan wahyu ni secara sekaligus. Tetapi Allah nak tunjukkan, Allah nak didik, nak tunjukkan kepada kita, nak tunjukkan kepada Nabi supaya bila diturunkan secara berperingkat tidak sekaligus, Nabi dapat masa yang mencukupi dan dapat menjiwai, menghayati, kemudian dapat menghafal setiap ayat yang diturunkan dan mengamalkan. Lalu Nabi akan boleh menyebarkan kepada para sahabat. Itu antara hikmah Allah tidak turunkan wahyu secara sekaligus. Kalau turun secara sekaligus, dia akan berlaku kejutan. Selain daripada tujuan menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat yang baru menikmati Islam, turun wahyu secara perlahan-lahan, antara tujuan lain adalah untuk menarik hati, iaitu menarik supaya Nabi terasa apa itu keindahan wahyu. Bila turun secara lama dah wahyu tak turun, perlahan-lahan Nabi akan rasa, lamanya wahyu tak turun. Nabi akan rasa rindu. Di situ akan terbitnya rasa resah, rindu, gelisah. Jadi Nabi akan rindu kepada wahyu tu. Rasulullah kalau tak turun wahyu, dia akan pergi ke bukit. Dia akan pergi ke bukit-bukit. Sebab dia mendambakan, dia merindukan. Dia menunggu Jibril turunkan wahyu kepada Rasulullah. Ini adalah satu tarbiyah supaya Nabi rindu akan wahyu. Okey, baik, kita tengok muka surat 27. Naim tentu sudah tahu bahawa surah Ad-Duha merupakan surah Makkiyah dan mengandungi 11 ayat. Surah ini dinamakan Ad-Duha kerana Allah telah bersumpah dengan waktu duha di permulaan surah. Okey, kat sini dia bagi tahu surah Duha ni merupakan surah Makkiyah. Makkiyah tu apa? Surah yang diturunkan di Mekah. Sebab tu dinamakan Makkiyah. Ada surah yang dinamakan Madaniyah. Kalau surah dinamakan Madaniyah, surah tu diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. Kalau Makkiyah, surah tu diturunkan ketika Nabi berada di Mekah. Jadi surah ni mengandungi 11 ayat. Surah Duha ni ada berapa? 11 ayat. Dan surah ini dinamakan surah Ad-Duha kerana Allah telah bersumpah pada permulaan ayat, Wad-Duha. Allah telah bersumpah demi waktu duha. Sebab tu dinamakan surah Ad-Duha. Kemudian kita sambung. Ya ayah, Ustazah ada menceritakan tentang sebab penurunan surah Ad-Duha. Surah ini merupakan satu penafian Allah terhadap tuduhan orang kafir yang mengatakan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana telah lama tidak menurunkan wahyu. Okay, ini adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha. Sebabnya adalah untuk menafikan tuduhan daripada orang kafir yang mengatakan dah lama dah wahyu tak turun kepada Nabi. Jadi mereka, orang kafir ni tuduh bahawasanya Allah telah membenci Nabi, Allah telah mengabaikan Nabi, Allah tak mengindahkan Nabi. Jadi tuduhan-tuduhan tu membuatkan Nabi rasa sedih, resah, gelisah, tak tenteram, sebab dia tunggu wahyu tak turun-turun. Jadi tibalah waktunya Allah turunkan wahyu, Allah menurunkan surah Ad-Duha ni, lalu menggembirakan hati Nabi. Itulah antara asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha. Seterusnya kita akan tengok muka surat 28. Ni kita akan tengok dan kita akan fahami apakah maksud surah Ad-Duha. Baca dan fahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha. Demi waktu duha. Waktu duha tu apa? Iaitu permulaan waktu siang. Iaitu sebaik saja waktu fajar selesai. Ayat yang pertama ni Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha ni adalah awalun nahar. Waktu permulaan matahari sedang mendaki langit. Maksudnya waktu permulaan waktu tu nak siang. Selepas saja selesai waktu fajar. Itu waktu duha. Kemudian wal-laili idza saja. Dan malam apabila ia sunyi sepi. Okay, kemudian ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidaklah meninggalkanmu
dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh orang musyrik. Ini antara asbabun nuzul, ni antara sebab turunnya surah Ad-Duha. Allah menjawab kepada Nabi bahawasanya Allah tidak meninggalkan kamu, wahai Nabi. Dia tidak membenci kamu seperti mana orang kafir tuduh, kata Allah membenci, Allah meninggalkan kamu. Tidak sekali. Okay, baik. Kemudian ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaan. Ayat ini menunjukkan sesungguhnya kesudahan berakhirnya keadaan kamu adalah lebih baik daripada permulaan kamu. Maksudnya hari yang kesudahan nanti, hari di akhirat nanti adalah lebih baik daripada hari permulaan kamu. Kemudian ayat yang kelima, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu, iaitu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga engkau redha, berpuas hati. Ini ayat untuk nak memotivasikan Nabi dan memotivasikan diri kita juga. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberi kejayaan. Allah akan memberikan kejayaan kepada Nabi. Kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat memanglah Nabi akan berjaya. Di dunia pun Allah menjanjikan dan Allah memberi jaminan kepada Nabi. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan. Jadi memang betul lah. Kat dunia Allah bagi kejayaan. Kejayaan apa? Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam sehingga ke pelosok dunia. Nabi berjaya menyebarkan Islam. Itulah yang diidamkan oleh Nabi. Nabi dia nak berdakwah, kalau boleh dia nak semua orang dapat dakwah Islam tu. Ayat 4 dengan 5 ni pun juga adalah satu motivasi untuk kita supaya hidup kita ni kena ada vision, kena ada matlamat. Matlamat yang paling penting adalah mendapat akhirat nanti. Bukan untuk di dunia ni. Kita beribadah, kita buat amalan sekarang ni, tujuan kita untuk mendapat kebahagiaan di akhirat nanti. Matlamat kita adalah hari kesudahan nanti, hari akhirat nanti. Itu adalah matlamat kita semua. Mudah-mudahan Allah akan bagi kebahagiaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah ia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan. Allah kata kepada Nabi, bukankah Nabi dulu dilahirkan dalam keadaan yatim? Nabi lahir-lahir tak ada ayah. Kemudian tak berapa lama ibu dia pula tak ada. Tapi Allah memberi perlindungan kepada Nabi. Walaupun dia tidak ada ayah, tidak ada ibu, tapi ada orang yang menjaganya. Itu maksud perlindungan yang Allah beri kepada Nabi. Selepas kematian ibu dan ayah dia, maka datuk dia yang menjaga dia. Kemudian bapa saudara dia yang jaga. Abdul Muttalib jaga. Kemudian Abu Talib yang jaga Nabi. Okay, jadi setakat tu dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita dah baca daripada ayat 1 hingga ayat 6. Untuk ayat yang seterusnya, insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran kita yang akan datang. Semoga kamu dapat memahami, menghayati dan kamu dapat amalkan dalam kehidupan kamu. InsyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.